Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersama dalam video yang ke-6 bersama dengan kita punya tutorial yang dibawakan khas oleh Casio 570EX. Saya ada dua kalkulator, satu warna hitam, satu warna biru. Dapatkan satu. Ada satu lagi limited edition which is warna pink ya. Dapatkan di official web store di Shopee ya, yang original daripada Casio sendiri ya, Casio Malaysia. Baik, para pelajar legasi sekalian, dalam video ini kita akan bincangkan chapter yang kedua dalam pembezaan dalam form 5, iaitu topik pembezaan. Dan cikgu akan tunjukkan bagaimana menggunakan kalkulator kelas Swiss ini boleh membantu kita untuk semak jawapan ataupun dalam kata lain untuk kita cek adakah kita ada lakukan careless mistake ataupun tidak. Okey. Cikgu teruskan kepada soalan Melaka 2021 ya. Soalan ini sebut dengan jelas. Dia kata tangent. Nampak perkataan tangent, maka dia sebenarnya mewakili apa? Dia mewakili kita punya dy per dx ya. Cikgu ulang balik semula. Dia mewakili dy per dx kita. Ya, dy per dx. Pada lengkung ini persamaan dia. Okey, cikgu tulis dulu persamaan kita. Y sama dengan negatif x kuasa 3 tolak pi x kuasa 2. Tulis hati-hati ya. 4x tambahkan dengan 3. Dan apabila x sama dengan negatif 1, dia adalah selari dengan garis lurus ini. Baik. Bila sebut tentang selari, ada satu keyword yang sangat penting di situ. Bila sebut selari, maksudnya M1 dengan M2 merujuk kepada nilai yang sama. Macam tu. Ya. Jadi maksudnya, nak tunjukkan bahawa sebenarnya M1, M2 ni boleh merujuk pada dy dx juga. Okey. Perkara pertama, boleh ataupun tidak, nampak perkataan tangent, ada y kita. Cepat-cepat kita differentiate. Jom cikgu differentiate. Dy per dx ya, akan sama dengan apa? Tendangkan 3 ke depan, negatif 3x kuasa 2. Tendangkan 2 ke depan, 2px. Tinggalkan 4 seorang-seorang. Dan dia sebut, ya, bila x sama dengan negatif 1 dan dy dx dia, kita boleh gunakan negatif 3 dekat situ. Kenapa? Sebab kecerunan ini adalah selari dengan tangent kita. Maka mt kita juga boleh ambil negatif 3. Maka cikgu tulis kat sini sikit yang warna oranye. Apabila x sama dengan negatif 1, dy per dx kita automatik sama dengan negatif 3. Nah, kita akan gantikan ke dalam persamaan kita. Negatif 3 sama dengan negatif 3 dalam kurungan negatif 1 kuasa 2 tolak 2 pi dalam kurungan negatif 1 tambahkan dengan pi. So, kita kembangkan, cantikkan dia. So, negatif 1 kuasa 2, 1 juga. 3 tambah 2 pi tambah 4. Okay, now kita pindahkan 4 ke kiri. Ya, so dapat negatif 3 tolakkan dengan 4 sama dengan kita punya 2 pi. So, negatif 7 sama dengan 2 pi. Maka pi kita pun juga sama dengan negatif 7 per 2. Okey? Baik. Kita dah dapat dah selesai untuk jawapan bahagian A. Tapi persoalan dia, macam mana kita nak semak jawapan cikgu tadi tu betul ke salah? Pi negatif 7 per 2. Maka kita tunjukkan bahawa menggunakan kalkulator sebenarnya dalam exam, dia boleh semak sama ada jawapan kita betul atau salah. Ada cara dia. Cikgu akan tunjukkan. Baik. So, cikgu salin dulu dengan menggantikan kita punya persamaan tu. Okey, negatif x kuasa 3 tolak pi kita. Pi kita apa tadi? Pi kita negatif 7 per 2. X kuasa 2 jangan lupa ya. X kuasa 2 tambah 4x tambahkan dengan 3. Okey, sekarang ni cikgu akan differentiate. Tapi sekarang ni kaedah cikgu differentiate untuk dapat dy dx, cikgu semak pakai kalkulator. Cikgu, kalkulator boleh guna ke untuk cari dy dx? Boleh. Kita akan gantikan dy dx dan termasuk nilai x sama dengan negatif 1 tadi. Dan by right, dy dx you mesti dapat negatif 3. Kita semak ya, dapat ke tak dapat? Baik, cikgu akan gunakan kalkulator ni. So, cikgu tekan shift, tekan bawah menu ada simbol d over dx itu. Okey, masukkan persamaan asal sebelum you differentiate negatif x ya. Negatif x kuasa 3. Right, nice. Tolak dalam kurungan negatif, sepatutnya positif terus pun tak apa ya. Cikgu nak buat pecahan pun boleh, nak buat 3.5 pun boleh. Jangan lupa kita nak kena x kan kuasa 2, mana x cikgu kuasa 2. Kemudian kita tambahkan dengan 4x. Alright, so tambahkan dengan 3. Okey, so sekarang ni apakah x kita? X kita nak ganti berapa tadi? Negatif 1 ya. Gantikan negatif 1 kat situ. Kita tekan sama dengan. So, sepatutnya cikgu tekan sama dengan ni, dia akan dapat negatif 3. Lihat, perhatikan apa berlaku. Syntax error pula kat mana ni? Oh, dekat sini sepatutnya kena tolak So, tolak. Okey, tak apalah, cikgu terus tulis tambah boleh sama je Cikgu terus tambah sini. Dapat negatif 6. So, bila dapat negatif 6, maksudnya apa? Maksudnya, aku ada kesalahan yang aku buat ni. Aku dapat detect. Kau tahu kita dapat markah ni. So, kita pun semaklah dengan kalkulator. Betul tak tadi? Oh, masuk negatif x kuasa 3 dia dah betul dah. Okey, negatif dapat positif x 72. Okey, semua dah macam dah nice. So, gantikan x negatif 1 pun dah nice. Okey, kita pun mula cari kat mana kesalahan kita.
Semak punya semak. Okey, yang ni semua dah betul. Masuk persamaan ni pun betul. Dan differentiate pun tendang semua dah betul. Dan dapat detect tak kat mana kesalahan cikgu? You perasan tak apa yang berlaku dekat sini? Ada satu kesalahan yang cikgu buat dengan sengaja kat situ. Dengan sengaja, ya. So negatif 3 ni mana pergi hilang dia? Kemana hilang dia negatif 3 kita? Okey. Jadi kalau cikgu tengok dekat sini sepatutnya ya negatif 3 pernah pindah ke kiri juga. Sini perlu ada positif 3 dekat situ. 3 tolak 3 apa? Yang tinggal sepatutnya adalah negatif 4 sama dengan 2P. Maka P kita sama dengan negatif 4 per dengan 2. P kita sama dengan negatif 2. Okey, now. You nampak tak beza dia jawapan kita? Dengan kesalahan kecil yang cikgu buat tanpa sedar. Dia bukan melibatkan kita punya pembezaan, tetapi dia melibatkan algebra kita. Okey? Alright. So, bila kita dapat detect, so, P kita salah ni. Kita pun buang. Kemudian kita masukkan dekat sini. Kita cuba masuk kat sini, dia jadi positif 2 lah. Okey, jangka akad kereta kita pun. Kita pergi. Dan kita akan tukarkan sebab negatif-negatif jadi positif positif 2. Dan kalau cikgu tekan ni dapat dy dx sama dengan negatif 3, maka most probably jawapan kita adalah jawapan yang betul. Nice, negatif 3. Nampak tak? Apa yang cikgu cuba bawakan? Bahawa sebenarnya kalkulator kita, walaupun dy dx tu you nak cari P, you tak boleh terus masuk dalam kalkulator. Tetapi by right guys, kamu bila dapat jawapan, cuba masuk dan semak balik. Dan cikgu tunjukkan bila you ada kesalahan, kadang-kadang you tak sedar sebenarnya you ada buat kesalahan dalam algebra. Careless mistake, ya. Okay, cikgu harap you faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Okay, now next. Dia minta untuk persamaan tangent guys. Bila sebut persamaan tangent, dia mesti berbalik kepada y sama dengan mx tambah c. Okay, itu step yang pertama. So, y sama dengan mx tambah c. So, berapakah m dia untuk tangent kepada lengkung x negatif 1? Ya, dia masih merujuk kepada apa? Tangent dia masih merujuk yang sama sebab x negatif 1 tadi, kita dapat kecurunan tangent dia negatif 3 ya. Ya, so cikgu masukkan negatif 3 pada kita punya negatif 3x tambah c. Bagaimana kita nak dapatkan kita punya c kita? Kita mesti masukkan salah satu titik. Dan didapati bahawa titik kita itu adalah negatif 1 untuk x. Dan macam mana nak cari y? Cikgu, saya masuk dalam y ni boleh tak? Sabar dulu, belum. You try masukkan balik dalam persamaan penuh y ini. Ya, maksudnya, cikgu tulis kat sini lah ya. So, apabila, sebab kita nak tahu nilai y dia ya. X sama dengan negatif 1, maka y kita sama dengan negatif x negatif 1 kuasa 3. Ya, tolak dengan, kita tambahlah 2x kita negatif 1 kuasa 2 tambah 4 yang kurungan negatif 1. Okey, tambahkan dengan 3. So, apakah y kita dekat sini? One shot gunakan kalkulator pun boleh. So, cikgu terus gunakan kalkulator. Negatif dalam kurungan negatif 1 ya, kuasa 3. Alright, so kuasa 3. Kemudian tambah dengan 2. 2 sajalah sebenarnya, tapi tak apalah. Kadang-kadang pelajar ni bila nampak macam ni, dia tetap nak gunakan kalkulator juga kan. Okay, dalam exam kan, dalam latih tu B, kalau boleh elakkan gunakan kalkulator lah. Okay, negatif 1 tambahkan dengan 3. Dan kita dapati bahawa point dia berada pada 2. Maka koordinat dia adalah negatif 1, 2. Iaitu koordinat yang kita tengah kaji pasal tangent, kedudukan tangent tadi. Dan negatif 1, 2 itu cikgu boleh masukkan ke dalam sini. Negatif 1, 2 tadi tambah C. Maka kita dapat 2 sama dengan 3 tambah C. C kita sama dengan negatif 1. Maka kita masuk balik dekat atas, kita masuk kat sini balik semula. Maka jawapan akhir kita untuk persamaan tangent kita, y sama dengan negatif 3x tolakkan dengan 1. Maka itu jawapan akhir kita lah untuk persamaan tangent. Cikgu, ada beza tak cikgu persamaan tangent ni dengan persamaan tangent yang selari tadi? Ada beza dia pada pintasan paksi y. Kecurunan masih share dengan kecurunan yang sama. Kenapa? Sebab dia sebut dengan jelas dia adalah garis yang selari. Ini keyword yang bila you nampak perkataan selari baik dalam matematik ataupun maths, you mesti samakan kecurunan mereka. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada part yang seterusnya guys. Alright. So, part yang seterusnya kita tengok dekat sini. Alright. So, bila kita perhatikan dalam kita nak menjawab soalan C, dia minta untuk tentukan koordinat X bagi titik-titik pusingan. Baik. Bagaimana kita nak carikan kita punya koordinat X bagi titik-titik pusingan? Titik-titik pusingan akan berlaku sekiranya apa? Ingat ini dengar baik-baik ya. Titik-titik pusingan akan berlaku. Cikgu kecilkan sikit semua ni ya. Kecilkan sikit semua ni. Bagi ada ruang lebih sikit sebelah kiri tu boleh. Okey, so titik kecurunan ataupun titik pusingan dia hanya akan berlaku
apabila dy per dx sama dengan kosong. Maka cikgu ambil dulu persamaan dy dx yang tadi kita bina tadi. Ya, negatif 3x kuasa 2 tolak, okey, 2p p kita negatif 2 tadi, darab, so kita dapat positif 4x tambah dengan 4, samakan dengan kosong. Dan sekarang ini kita akan dapati bahawa kita akan ada dua koordinat sebab dia bermain dengan kuadratik. Okey, kita start untuk pakai kalkulator. Sekali cross check dulu, tengok ada kesalahan tak. Okey, so nampak macam dah smooth untuk kita main dy dx. Okey, macam dah nice. Okey, kita pun dah mula gunakan kalkulator. So you masukkan menu ya, kita nak gunakan kuadratik ya, equation, dan kalkulator ni pakai polinomial, tekan nombor 2, degree dia adalah 2. Alright. So bila kita gantikan nilai kita, okey, so x kita a kita negatif 3 sama dengan b kita 4 sama dengan c kita pun 4 sama dengan sama dengan so kita dapat 2 dan juga negatif 2 per 3. So maksudnya bila dapat 2 negatif 3, so cikgu kalau boleh cikgu positifkanlah nilai tersebut, cikgu tukarkan macam tu, boleh je, tak ada masalah. Sebab nilai A tu cikgu nak pastikan kosong. So tadi cikgu dapat apa? Tadi cikgu dapat, kita tekan sama dengan sekejap. Okey, mana tadi? Okey, x1 adalah 2. Okey, x1 sama dengan 2 dan x1 lagi adalah sama dengan negatif, ni cikgu buat persamaan dulu ya. Satu lagi adalah x sama dengan negatif 2 per 3. Jadi kita masuk balik dalam kurungan, wajib masukkan 3x pindahkan 3x akan tambahkan dengan 2 sama dengan sifar. Maka inilah jawapan akhir kita. Yang kalau kita kembangkan 3 darab dengan 3x dapat 3x kuasa 2 balik. X darab dengan 2, 2x, tolak dengan 6x dapat negatif 4x, nice. Negatif 2 darab dengan 2 dapat 4 balik, nice. So guys, soalan tak tanya titik koordinat pusingan, titik ataupun koordinat untuk titik pusingan, tetapi soalan hanya minta untuk koordinat x sahaja, maka kita akan berhenti sampai situ sahaja untuk cari nilai kita, jawapan bagi kita punya part C, alright? Okay, so far so good guys. So nampak tak berapa pentingnya ya, kalau kita selesaikan satu-satu masalah, betapa terpentingnya untuk kita dapati dia punya charismatic tu, step untuk check untuk charismatic tu, iaitu reflect back. Jangan terlalu yakin, cuba control balik dan cubalah gunakan sebaik mungkin skill yang you ada untuk check balik ataupun recheck balik ataupun reflex balik ya. Okey. Baik, soalan yang kedua ini guys. Boleh cikgu teruskan soalan yang kedua? Okey, boleh ya. Right, soalan minta untuk mencari had fungsi tersebut apabila dia menghampiri sifar. Baik. Soalan ni agak menarik. So bila cikgu nak jawab soalan kita had, so cikgu letakkan gx ya. Okey. Dia menghampiri. Okey, cikgu tulis teruslah ya. Had kita, x kita menghampiri sifar untuk persamaan apa? Untuk persamaan 3 per dengan kita punya x tolak 1. Okey. Kali ini adakah perlu untuk cikgu? Okey, kalau you perasan ya, bila bermain dengan had, kadang-kadang pelajar dia akan terpengaruh dengan bila nampak x saja dia bahagikan terus dengan x, dia bahagikan dengan x dan sebagainya. No. Step yang pertama, kita cuba gantikan kita punya had kita x menghampiri sifar ke dalam persamaan ini. Dapat tak maths error? Dan bila cikgu gantikan, cikgu dapati bahawa kita akan dapat 3 per dengan sifar tolak 1, iaitu nilai kita akan dapat negatif 3 semata-mata. Maka bila you dapat jawapan macam ni, tak ada masalah. Inilah kita punya nilai had apabila kita punya x menghampiri sifar. Itu je jawapan dia. Dia bila katalah contoh, katalah 3 per dengan x ya. Katakanlah dia x kita menghampiri 1, maka 1 tolak 1 sama dengan sifar, maka you kena buat sesuatu dalam kes ini lah ya. So dapat undefined. Okey. So dalam kes ni straightforward saja. Okey, kita tengok part B. Bila kita tengok part B guys, apa maksud f single prime 1 per 2? Ya, maksudnya dia adalah pembezaan kali pertama untuk f. Ya, boleh ya? So guys, kalau kita nak selesaikan, ingat tak lagi tadi cikgu kata, kita boleh selesai guna kalkulator, tetapi bila kita nak kalkulator yang ada nilai sajalah ya, dia tak boleh bagi function ya. Okey, so cikgu tekan kalkulator kita. Okey, tekan menu, tekan dy over dx. No, salah. Tekan menu, tekan shift, tekan shift, tekan baik. So cikgu terus masukkan persamaan kita. Persamaan 3. 3 kita bahagikan dengan 5x kuasa 2. Okey, kita ganti kita. Lepas tu kita terus masukkan kita punya limit kita. Okey, so daripada 1 per 2 ataupun 0.5. Tada, dapat negatif 9.6. Okey, cikgu tulis dulu ke tepi ni. Negatif 9.6. Okey, now kita start untuk buat differentiation dan kita akan cuba semak jawapan kita. Now, apakah step yang pertama untuk you nak differentiate? Adakah boleh terus differentiate? Tak boleh, naik ke atas semua ya. Bila naik tu, 5 biar kat bawah lah.
So dia akan jadi X kuasa negatif 2. Boleh semua? Okay. Now kita akan start untuk differentiate. So cikgu akan differentiatekan F single prime X. So pindahkan negatif 2 ke depan. So kita dapat negatif 6/5 X kuasa negatif 3. Sebab kuasa tolak 1 ya. Dan cikgu turunkan ke bawah balik semula. F single prime X. Kita akan dapat negatif 6/5 X kuasa 3. Dan barulah kita akan masukkan ke dalam F single prime 1/2. Masukkan dalam persamaan. Dia akan dapat negatif 6 per dengan 5X kita 1/2 kuasa 3. Dan cuba kita semak jawapan. Ingat jawapan ni cikgu dah tulis tadi negatif 9.6. Okey, kita semak, kita try tekan kalkulator. Ya, kita akan dapat negatif dalam bracket 6 bahagi ya. Okey, atau buat cikgu saya nak buat pecahan terus boleh tak? Boleh je. Lagi senang kan? So 5 1/2 tu nak buat pecahan ke 0.5? Tak apalah cikgu buat pecahan lah ya. Bagi you nampak puas hati pecahkan kalkulator you suka masuk pecahan terus. Tutup kurungan kita dan kita akan kuasakan dengan 3. Tak. Cikgu, negatif 48.5/5 mana sama? Sabar. You tekan SD, bukankah jawapan you dapat jawapan yang sama? Maksudnya dengan gembira kita tunjukkan bahawa jawapan kita dapat jawapan yang sama dekat situ. Okey, so cikgu tukar dalam pecahan balik. Negatif 48/5. Nice lah tu. Okey, boleh ya? Okey, so bila kita dah selesai kat situ, okey, cikgu tengok soalan C pula. Diberi bahawa kecurunan bagi tangen lengkung ini ialah negatif 6 apabila X sama dengan K. Dengan K adalah pemalas. Cari nilai K. Soalan ni akan soalan yang tadi. Tapi dia twist sikit je. Okey, jom cikgu selesaikan untuk you. Okey, tadi ni adalah 4B. Sekarang kita nak selesaikan 4C. So, bila kita dapat satu kecurunan, bila main dengan lengkung lah, main dengan tangen ni guys, cepat-cepat fikirkan untuk you differentiate dulu. First step, you differentiate. Boleh jawab, tak boleh jawab, nampak soalan pembezaan. Ya, you gunakan kebolehan you untuk bezakan dia. Turunkan 2, dapat 8X, tambah 2 sahaja. Dan dia kata apa? Apabila X, tangen dia, kecurunan tangen ni merujuk kepada apa? dy per dx ataupun mt. Mt lah Okey. Dia adalah sama dengan negatif 6. So, cikgu terus tulis negatif 6 kat sini. 8, apa X sama dengan K, so letakkan K kat situ. Bila sampai step sini guys, cikgu saya nak selesaikan satu persatu boleh? Boleh. Nak selesai pakai kalkulator boleh? Tengok tengok Cikgu terus masukkan negatif 6 Negatif 6 sama dengan 8. Nak pakai X saja ke? K tak ada ni. Okey, cikgu saya nak pakai F. Boleh, pakai aja F. Tak ada masalah. Unknown Jadi, tambah 2. Jangan tekan sama dengan ni. Nanti you akan dapat math error. Ya. So, you kena buat apa? You kena tekan shift, tekan solve. Nampak soalan nak bagi jawapan F. Tapi sabar, belum habis lagi. Tekan sama dengan prap. Nampak? Dia bagi jawapan negatif 1. So, kita yakin dengan yakinnya kita kata dia adalah negatif 1 untuk nilai K. Okey, pindahlah satu persatu. Negatif 6 nak test kan? Tolak 2 sama dengan 8K. Maka 8K sama dengan kita main negatif 8. Maka bukankah pindah negatif 8 bagi 8 dapat K negatif 1. Maka inilah jawapan akhir untuk nilai K. Cikgu, saya nak semak jawapan boleh tak cikgu? Boleh. Macam cikgu ajar you step soalan sebelum ni macam mana? So, kita akan ambil dalam kita punya Y kita sama dengan 4X kita. X kita gantikan. Okey, tak apa cikgu salin dulu macam ni ya. Tambah 2X tambah dengan K. Tambah dengan 5. Okey, kemudian cikgu akan masukkan ke dalam kalkulator. Kita check kita semak kita semak. Tekan kita punya shift, tekan dy over dx. Masukkan persamaan belum differentiatekan lagi ya. So cikgu masukkan x, make sure pakai x tau sebab dx. Pakai lain tak dapat. 4x kuasa 2 tambah 2x. Okey. Kemudian kita akan gunakan tambah 2x, lepas tu tambah 5. Okey, so macam mana dengan X? X tu adalah merujuk kepada nilai apa? Nilai K tadi kan? Okey, kita nak test masuk nilai K kita tu, adakah nanti you akan dapat jawapan dia negatif 6 tadi? Okey, itu adalah nilai X lah. Iaitu, berapa tadi kita dapat? Negatif 1. Tengok, dapat tak dy dx dia sama dengan negatif 6? Tada! Okey, nice. So, bila dapat macam ni, maksudnya okey lah jawapan kita betul. Alright. Baik, Alhamdulillah kita dah selesai perbincangan video kita sebentar tadi. So, untuk mana-mana pelajar yang nak dapatkan kalkulator Casio kelas Swiss 570EX secara original. Ni original ni original. So, nak tahu original tak original, you kena beli dekat official web store dia lah. So, bagaimana nak beli ni? Tak susah pun. Dia Casio ada, kita ada ada bekalkan ataupun ada jual secara online di Shopee lah. Jadi macam mana nak pergi ke Shopee? Tak payah susah-susah. Di bawah ni cikgu letakkan kita punya link lah. Dekat description ni ada link. You klik dekat link tersebut, dia akan bawa kepada Shopee Mall lah. Shopee Mall yang mana official store untuk Casio.
Jadi harga yang ditentukan kat sini adalah buat masa sekarang lah untuk video cikgu tengah rekod ni RM99.50. Mungkin dia boleh turun ataupun naik bergantung kepada yalah mata wang kita lah ya. So Casio ni import lah, bukan daripada dibuat di Malaysia ya. Jadi kalau you tengok dekat sini, pastikan store yang you beli ni secara official casio.os, iaitu official store bagi Casio lah. Ni Shopee Mall bagi Casio. Dan harga yang diletakkan situ buat masa sekarang video cikgu rekodkan pada berapa bulan ni, 24 bulan November lah 2022, RM99.50 dan dia bagi satu free face mask. Jadi kalau you beli satu kalkulator, you dapat satu face mask lah, Casio official punya face mask ya. Jadi bagi cikgu you kalau nak dapatkan Casio ni, you bolehlah beli secara online melalui web store Shopee Casio ni official ya. Jadi pastikan yang you dapatkan adalah kalkulator original. Janganlah beli kalkulator fake ataupun daripada store yang lain. Mungkin kalkulator yang lain you dapat lebih murah. Kalkulator akan sama ya. Jenama yang sama, model yang sama, mungkin ada yang fake di keluaran pasaran luar, cikgu tak sure. Tapi yang mana garanti daripada official web store Casio ni sendiri, dia menjamin bersama dengan warranty lah. Jadi kalau you tengok dekat sini, dia ada dia ada function-function memang daripada Casio sendirilah. Jadi tak perlu risau lagi tentang tahan lama bateri dan sebagainya. Memang Casio jamin lah yang ini memang official web store. So you beli daripada kita punya link website yang mana tertera di cikgu punya di video description di bawah ni. You klik saja dekat sana, you terus beli secara online. Okay, so para pelajar negeri sekalian, terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa kepada video-video penerangan, video-video lain bersama dengan Casio ClassWiz 570EX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.